Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'ah, Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang saleh dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita rajulan wazal yaltamisu al-ajra wa zikra ma lahu faqala la syai'a lahu fa'adaha thalatha mirarin faqala la syai'a lahu thumma qala inna Allah la yuqbilu min al-amal illa ma kana lahu khalisan wa qutliya bihi wajhuhu, rawahu Abu Dawud wa Nasa'i. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, datanglah seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, apa pandangan kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan seorang lelaki yang berperang dengan tujuan untuk mendapatkan pahala dan disebut namanya di kalangan manusia? Apa keadaannya? Dan berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mendapat apa-apa pun. Lalu lelaki itu mengulangi perkara tadi sebanyak 3 kali, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan la syai'a lahu, tidak ada apa-apa pun bagi lelaki itu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima daripada amalan kecuali amalan itu dilakukan ikhlas dan diharapkan dengannya redha Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i, hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bertemu, pada pagi ini kita bertemu di masjid kita ni untuk kita kuliah subuh pada pagi ini. Mudah-mudahan kuliah subuh kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dalam kuliah kita yang lepas, hari itu kita ada baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hadis itu menceritakan tentang orang-orang yang akan mendapat bayang-bayang arash di akhirat nanti. Ada 7 golongan yang disebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sab'atun zallamahumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka ni akan dapat bayang arash Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada bayang-bayang kecuali bayang-bayang arash Allah. Kita pada masa itu mengharapkan bantuan. Hidup kita di akhirat nanti tak serupa kita hidup di dunia. Masa kita hidup di dunia ni banyak senang kita nak minta bantuan daripada kawan-kawan. Tapi di akhirat nanti tak ada kawan-kawan kita nak minta bantuan. Sebab kawan-kawan kita tu pun dia mengharapkan bantuan. Kita nak minta tolong dia, dia pula nak minta tolong kita. Dah bila nak dapat tolong? Last sekali terpaksa minta bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Minta bantuan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta bantuan daripada para nabi. Nabi-nabi itu pula ada yang boleh tolong dan ada yang tidak boleh tolong. Nabi yang tak boleh tolong ni start zaman Nabi Adam. Nabi Adam itu sendiri, dan semua nabi-nabi ni tak boleh nak tolong sebab mereka pun ada problem sikit lah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali kita nak minta bantuan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu pula bila dia nak tolong pun dia pilih orang. Ada orang yang dia boleh tolong, ada orang yang tak boleh tolong. Dalam ramai-ramai manusia tu, start zaman Nabi Adam sampai akhir dunia, dia akan pilih dulu umat dia. Cuma di kalangan umat tu pula ada pula dipilih.
Di kalangan umat Nabi Muhammad SAW tu sendiri tu, kita lah pada masa tu ada pula yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Jadi pada masa tu memang dahsyat lah. Itu kita cerita ni satu kejadian. Dan sebelum tu pula kita sebelum nak berjumpa ke Nabi Muhammad SAW tu, kita hidup dalam keadaan panas, panas pada masa tu, dahaga, macam-macam berlaku pada ketika itu. Dan kita terpaksa minta bantuan daripada bayang-bayang arash Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang boleh duduk bawah bayang-bayang arash Allah Ta'ala ni ada orang terpilih. Bukan sesaja dia boleh masuk dalam kawasan tu. Kawasan tu kita boleh kata kawasan VIP hari tu. Di kawasan VIP, orang tertentu yang boleh duduk. Dan Nabi Muhammad SAW sebut orang yang boleh duduk dalam kawasan VIP, iaitu bawah arash Allah Ta'ala, itu adalah 7 golongan. Antaranya kata Nabi SAW adalah Al-Imam Al-Adil, pemerintah yang adil. Kita ni bila jadi sebagai rakyat, ke mana pun kita berharap dengan pemerintah. Itu sifat hidup atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh lari daripada kebergantungan. Kita akan bergantung Kalau orang perempuan bergantung dia dengan orang lelaki. Itu sifat bagi orang perempuan. Kita orang lelaki ni pula bergantung dengan siapa? Kadang-kadang bergantung dengan pemerintah. Itu hakikat hidup. Manusia ni dia ada pemerintah, dia ada rakyat. Jadi sifat bagi rakyat itu dia akan bergantung dengan pemerintah. Dan pemerintah itu sebagai tempat yang kita bergantung dengan dia. Cuma pemerintah yang kita bergantung dengan dia itu macam mana pula sifat dia? Adakah dia zalim ataupun adil? Sebab sifat manusia ni dia boleh buat baik, dia boleh buat jahat. Itu sifat manusia. Yang kalau orang tu dia buat baik, tak ada jahat, itu bukan orang. Kalau buat baik, itu bukan orang tu. Sebab yang jenis baik ni malaikat. Malaikat, Tuhan, yang ni jenis buat baik, dia tak ada yang buruk-buruk. Tapi sifat bagi manusia ni dia ada baik, ada buruk. Cuma ni dalam buruk dia tu pula mana yang dominasi antara baik dan buruk. Kalau baik dia mendominasi tu okey lah. Tapi kalau takut-takut buruk dia lagi mendominasi. Buruk tu lagi banyak daripada baik. Kadang-kadang buruk tu melibatkan penindasan kepada manusia-manusia yang lain. Bila berlaku penindasan pada manusia lain, pemerintah itu dipanggil sebagai pemerintah yang zalim. Pemerintah yang zalim ni akan dapat azab besar lah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi kalau pemerintah tu jadi makan hati rakyat, itu lagi berat. Kita kena ingat, kita ni kalau berhutang orang cukup. Kita cerita berhutang bang. Kita berhutang dengan orang, lepas tu kita berhutang, kita tak bayar hutang kawan kita. Lepas tu kita mati. Bila kita mati dalam keadaan kita berhutang, kita susah nak masuk syurga. Baru hutang, ada harapan nak bayar, niat nak bayar tu ada. Cuma silap macam mana tak tahu. Sebelum mati tu tak ada tulis wasiat hutang. Kita tak tulis wasiat hutang. Bila kita tak tulis wasiat hutang, mati kita ni, anak bini kita semua tak tahu yang bapa dia ni berhutang. Contoh kan. Bila tak tahu kita ni berhutang, akhir sekali disebabkan kita berhutang, kita susah nak masuk syurga. Orang yang susah nak masuk syurga ni berhutang ni bukan orang mati biasa, bahkan orang mati syahid pun tak boleh masuk syurga. Dah perang dah, berjihad fi sabilillah dah. Dah perang dengan Afghanistan, dah pergi ke Palestin, perang lah sekali mati. Tapi cek rupa-rupanya mamak dia berhutang. Disebabkan dia berhutang tak boleh nak masuk syurga Allah SWT. Walhal orang berjihad dan mati syahid confirm syurga. Dah confirm syurga pun tak boleh masuk syurga sebab hutang. Yang biasa-biasa tak berperang ni, yang syurga belum tentu masuk ke tidak ni, hutang lagi susah masuk syurga lah. Cuma kita bayangkan macam mana pula kalau orang tu dia ambil satu orang. Lagi berat lah. Dia ambil satu orang, dia curi untuk orang, dia rompak satu orang. Dia rompak harta seseorang. Kaedah dia nak bertaubat, dia kena jumpa dengan orang tu, dia kena minta halal daripada orang itu. Kita ni dengan kawan-kawan kita sebagai contoh, kita ni terembat selipar dia. Tak besar mana selipar kita rembat. Keluar-keluar masjid, tengok selipar, mana selipar aku. Cara-cara tak jumpa, tengok ada satu selipar, Allah pula selipar ni. Selipar pula, selipar sandal, warna pula, warna-warni. Lawa rembat. Kena-kena selipar Ustaz Wanji. Sakit hati lah aku. Contoh lah, dia rembat selipar anak, contoh kan. Jadi bila orang rembat selipar anak, orang tu rembat, tiba-tiba dia bertaubat tu, dia ni selipar dah rembat tu, dia kena jumpa anak lah. Dia kena jumpa anak minta halal. Selipar itu Ustaz yang hilang tu mana rembat dia tu. Dia kena sebut tu. Kalau saya kata okeylah, tak apalah, aku maafkan, selamat lah. Atau ganti balik. Nampak? Kalau orang tu Ustaz, kalau contohlah orang kata, ni Ustaz, anda dah rembat si Ustaz ni, Ustaz nak maafkan anak ni. Anak tak nak maaf kecuali tak kena hantar balik, kena ganti balik. Kalau selipar tu dah hilang, bayar, contoh kan.
Tanggungjawab bagi orang yang merembat itu kena bayar balik. Itu baru seorang tau. Cuba kita bayangkan kalau orang tu rembat kereta pemerintahan. Lagi berat lah. Sebab kereta rakyat ni melibatkan semua rakyat. Kalau orang tu rembat kereta rakyat Selangor, dia kena minta maaf dengan semua rakyat Selangor. Kalau dia terembat kereta satu rakyat Malaysia ni, dia jadi kerajaan pusat contoh kan. Bila jadi kerajaan pusat, sebarang projek tu rembat. Dia rembat kereta melalui projek sebagai contoh. Ketika itu bila dia nak bertaubat, dia kena minta halal daripada seluruh rakyat Malaysia. Agak-agaklah kalau seluruh rakyat Malaysia ni berapa orang je nak maafkan? Agak-agak berapa orang je nak maafkan? Tadi 2-3 orang mungkin maaf lah, maaf. Tapi anda rasa majoriti tak nak maaf? Tak nak. Mampulah kau. Ni cerita berat. Sebab tu bila kita cerita pasal pemerintahan dalam Islam, dia bukan cerita kecil, dia cerita besar. Dia bukan cerita satu kita salah, tak ada apalah. Jangan cerita macam tu. Sebab kita tu cerita antara individu pun kadang-kadang jadi susah. Cuba kita bayangkan antara individu dengan masyarakat yang begitu lagi susah hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Islam ajar kepada kita yang dikatakan pemerintah itu adalah khizyun wan nadam. Islam ajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sebut dekat kita, apakah yang dikatakan pemerintahan itu? Pemerintahan itu adalah khizyun wa nadam. Khizyun kesedihan. Politik ni, pemerintahan ni, kalau kita jadi pemerintah maknanya khizyun, kita ni berada di dalam kesedihan. Wa nadamatun, penyesalan. Sedih hidup di akhirat, penyesalan di akhirat nanti. Sebab itu bukan senang kalau orang tu nak jadi pemerintah. Sepatutnya bila orang tu dah dikabarkan sebagai pemerintah, dia bukan kena sebut alhamdulillah, dia kena istighfar, astagfirullah. Tu Islam aja sebenarnya. Kita ni lain sikit lah, kita ni terbalik. Kita ni terbalik. Kita ni dia lain. Bila dapat pemerintah, alhamdulillah menang juga kan. Sepatutnya bila menang tu, kita yang pergi jumpa orang yang menang, kita kena sebut takziah sebab menang. Bukan tahniah, takziah. Takziah sebab menang. Dekat orang kalah pun nak jumpa tahniah sebab kalah. Sepatutnya sebut macam tu. Kita ni tak, yang menang tu tahniah, menang, salam kan. Masa tak tahniah tu salam, kalau tak fikir dah tak boleh dapat mamat ni. Tu kita lah nak cerita Islam ajar konsep tu baik lah. Cuma bila kita nampak konsep tu macam ni, bukanlah bermakna orang-orang yang kaki rembat tu kita kena bagi dia pemerintah. Tak boleh lah ke tu. Kita kena bagi orang yang amanah. Sebab Islam ajar kepada kita, kata Allah Ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu memberikan amanah itu kepada orang yang berkelayakan. Orang yang boleh melaksanakan amanah, bagi dekat dia. Kita kena bagi amanah ini kepada bukan kaki rembat. Yang di kaki rembat yang kena bagi. Habis kita je bagi kaki rembat, kita pula lingkup kan. Kita kena bagi orang yang amanah. Orang ni yang kalau kita bagi duit dekat dia, kita tolong jaga duit harta rakyat sebanyak 9 juta contoh. Memang dia hantar balik kepada rakyat ni 9 juta. Satu sen pun dia tak ambil untung daripada hasil penjagaan terhadap harta rakyat. Ini pemerintah yang adil. Orang yang dikatakan pemerintah yang adil ni, Allah Ta'ala akan bagi bayang-bayang arash di akhirat nanti. Itu kelebihan pula jadi pemerintah yang adil. Lebih padat lah dengan susah dia, penat dia tu kan. Bukan senang tau nak jaga duit rakyat ni. Bukan senang Syekh. Kita ni tak cerita berat-berat. Kadang-kadang baru jadi bendahari masjid ni. Baru jadi bendahari masjid. Cerita bukan bersama dia pun, bendahari masjid. Jenis pula tak berduit. Kita ni jenis tak berduit. Duit ni selalu Allah mak. Kerja pula kadang-kadang terkatui boleh, kadang-kadang gaji tu kan. Tiba-tiba dah kadang tak ada duit tu, jaga duit masjid, tengok gelap mata juga sekali. Gelap mata boleh. Rasa-rasa nak terambil kadang-kadang. Terasa nak ambil. Nak cerita dia, kita ni boleh tak ambil tu memang betul-betul kita lawan tu kehendak nafsu kita tu. Pasal tak? Tu nak jaga duit yang baru kita sebut baru 1,000, 2,000, 3,000 kan. Cuba kita bayangkan nak jaga duit sampai 1,900 bilion ringgit Malaysia. Tungging Syekh. Tungging tu fikir balik kan. Takkan kau ambil 1 juta orang tak perasan kot. Dia fikir buah macam tu. Dia main buah macam ni jadi rosak lah. Sebab itu kita kena ingat al-amanah ni dia benda besar di dalam Islam. Islam lihat amanah ni benda besar. Bahkan kalau orang itu diberikan amanah dan orang itu menunaikan amanah yang cukup elok, dia juga jaga amanah tu betul-betul dia jaga, orang macam ini akan dapat bayang-bayang arash Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan ini kelebihan. Sebab itu kalau kita jadi pemerintah, kita semua ni semua pemerintah. Coba pemerintahan kita ni besar kecil dia.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah sebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu ni adalah pengembala. Bermaksud kita ni menjaga, kita ni adalah manusia yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dinisbah kepada bapa, maka rakyat kita bawah tu anak-anak kita, bini-bini kita tu kan. Kalau kita ni sebagai masjid ni, nazir masjid tu. Kalau sebuah kampung tu dia panggil ketua kampung. Disebah pada daerah satu dun tu dia panggil YB, di peringkat dun. Dia disebah pada parlimen tu ahli parlimen, MP kan. Kalau disebah pada kerajaan tu dia panggil menteri besar. Disebah pada kerajaan pusat tu dia panggil perdana menteri. Dan kita secara peribadi pun adalah pemerintah. Pemerintah pada siapa? Pada diri badan kita sendiri. Nafsu kita, akal kita, pemikiran kita, tindak tanduk kita. Kitalah pemerintah dan kita jaga apa yang kita perintah tadi. Bila kita jaga tu, maka kita dipanggil sebagai pemerintah yang adil. Orang yang dikatakan pemerintah yang adil itu akan dapat bayang-bayang arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapanlah mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita supaya kita lah orang yang boleh melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita insya-Allah. Insya-Allah. Jadi ini ulang balik apa yang telah kita kuliahkan dalam bulan kita lepas. Cuma tambah-tambah sikit insya-Allah. Hari ini insya-Allah anda baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang anda baca ni daripada seorang sahabat Nabi. Sahabat ni namanya Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili, seorang sahabat. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, nama betul dia Sudai bin Ajlan. Nama dia Sudai bin Ajlan. Nama dia. Dan dia ni salah seorang sahabat Nabi yang mempunyai kelebihan tersendirilah. Ini orang nama Abu Umamah Al-Bahili. Al-Bahili itu gelaran dia. Sebab merujuk kepada satu kabilah Arab iaitu kabilah Al-Bahili. Ada kabilah Arab lah. Macam kita orang Arab, kalau disebut pada orang Arab ni jadi banyak, ada Quraisy, Bani Tamim, Al-Bahil, Al-Rif, macam-macam nama lah yang dikatakan kabilah Arab. Orang Melayu kita pun dia macam-macam kabilah Melayu, orang India pun dia macam-macam kabilah India. India tu pula tu, dia punya kabilah tu banyak besar. Kalau kita pergi kat negara India, kita tengok duit India, duit India, rupi India. India dia panggil rupiah kan, dia panggil rupi India. Kita tengok rupi India tu dia tulis senarai bahasa-bahasa yang diamalkan oleh orang-orang India. Banyak, penuh, bukan satu, bukan dua, sampai 7-8 jenis bahasa yang digunakan dalam masyarakat India. Dan bukan sekadar bahasa sahaja, bahkan setiap bahasa itu dia ada tulisan masing-masing pula. Dan tulisan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain tak sama. Itu India, orang India kan. Kalau kita pergi dekat Pakistan, dia asalnya India ni sebiji. Dia pada Qaratul Hind, benua India besar kan. Bergaduh dulu zaman penjajah masuk dekat India. Bergaduh betul-betul je bergaduh. Penjajah masuk, pergi jajah India. Besar lah. India, Pakistan, Bangladesh yang sekarang dipecahkan kan. Dulu semua tu sekali semua tu kan. Jadi bila penjajah bagi serang-serang tu, adalah tokoh-tokoh tertentu bangkit nak pergi perambat British, perambat penjajah keluar daripada negara India. Antaranya lahirlah seorang tokoh nama Mahatma Gandhi. Antaranya kan. Antaranya lahir seorang tokoh daripada Pakistan namanya Muhammad Iqbal, pensyair. Ada pula tokoh daripada Pakistan namanya Ali Jinnah. Ada pula satu tokoh daripada Hindu namanya Nehru. Macam-macam datang. Dok datang tu dok ni berpakat lawan-lawan penjajah untuk keluar daripada negara India. Penjajah ni keluar. Cuma dekat-dekat nak keluar tu pula nampak-nampak siapa dia nak jadi presiden India. Sebab India ni dia bukan macam Malaysia. Malaysia ni kita mengamalkan sistem demokrasi beraja. Ada raja pula. Kita pergi di Indonesia, dia tak ada raja, dia ada presiden. Presiden Indonesia dan juga Perdana Menteri Indonesia. Turki pun serupa. Ada presiden dan ada Perdana Menteri. Presiden nama dia apa? Erdogan. Recep Tayyip Erdogan. Itu yang di Turki tu kan. Dia punya Perdana Menteri itu pula nama apa? Abdullah Gül. Nama pun Gül. Itu orang Turki kan. Orang Turki punya nama lah tu. Jadi cerita dia ada sistem tu. Kat di India pun serupa. India ni dia ada sistem presiden, lepas tu jadi Perdana Menteri. Masa penjajah ni nak keluar daripada India pada masa tu, Mahatma Gandhi, siapa lagi, Nehru, Iqbal dan bla-bla berusaha nak bentuk kerajaan. Tiba-tiba datang geng orang Islam yang dikepalai oleh Ali Jinnah. Pergi tekan, pergi sebut dekat orang-orang Islam dekat Pakistan, bagi tahu lepas ni Hindu akan menguasai India. Kita jangan bagi pokok Hindu ni menguasai orang-orang Islam. Bergaduh pula antara orang Islam dengan Hindu. Pompang gaduh sampai bunuh-membunuh. Bila dah bunuh-membunuh tu, pada masa tu lah
Mahatma Gandhi ni tengok. Dia tengok tu jadi Allah, susah macam mana nak buat. Penjajah dah keluar dah, kita punya bergaduh pula sama-sama kita. Ni berlaku dekat India, menyebabkan Mahatma Gandhi ni telah datang pergi jumpa dengan Ali Jinnah. Dia beritahu pada Ali Jinnah, lepas ni kalau kamu nak jadi presiden India pun pergi, tak ada masalah apa pun. Bila dia cakap macam tu kita tanya Nehru. Nehru ni pula kata apa? Leh ni. Sebab kalau kita bagi pada Ali Jinnah, lepas ni orang Hindu pula ni marah. Bergaduh tak selesai lah, sekali berpecahlah dia antara India, Pakistan. Lepas tu daripada Pakistan tu pula pecah pula dua, satu Pakistan, satu lagi Bangladesh. Cerita bergaduh dulu kan. Ni sejarah Pakistan, sejarah India. Anak suka sejarah ni sebab best. Sejarah India ni dia menarik sebab bangsa dia ni agak lain sikit. Bangsa India ni bangsa yang kerja dia orang berperang daripada dulu. Berperang kerja dia orang kan. Jadi sejarah dia orang ni agak menarik. Jadi disebabkan berpecah di antara dua kerajaan. Satu kerajaan India Muslim, satu lagi India Hindu. Maka yang India Hindu itu dikenali sebagai Hindustan. Yang ahli Islam tu dipanggil sebagai Pakistan. Dia Hindustan ni makna Melayunya tanah Hindu. Pakistan tu maknanya tanah suci. Stan tu dalam bahasa Hindi tu maknanya tanah. Tanah perkuburan ni orang Hindustan sebut Kuburistan. Kuburistan tu maksudnya tanah perkuburan. Itu dalam bahasa Hindustan. Hindustan maknanya tanah Hindu. Filem Hindustan maknanya filem Hindu, tanah Hindu. Itu asal makna dia. Pakistan tu, Pak tu makna suci. Pak tu makna suci. Kalau kita dengar orang Pakistan dia baca hadis, jangan sebut Muhammad Rasul Pak Parmatete. Itu bahasa Hindustan tu. Rasul Pak makna Rasul yang suci telah menyatakan. Itu dalam bahasa Hindustan. Pak tu makna suci. Pakistan tanah suci. Tu Afghanistan tanah Afghan. Sebab Afghan ni nama satu kabilah pula, namanya Afghan kan. Satu bangsa pula namanya bangsa Afghanistan. Jadi pecah di antara dua, Pakistan, satu lagi Hindustan. Pakistan tu pula bergaduh pula sama-sama ni. Sama Islam ni bergaduh pula. Sebab orang Islam ni sejarah dia bergaduh tak habis-habis. Dia orang Islam kan. Dia bergaduh pecah. Satu nama Pakistan, satu lagi nama Bangladesh. Dan dua-dua ni bercakap bahasa yang berbeza. Bahasa dia orang berbeza. Ada bahasa Bangladesh, satu lagi bahasa Pakistan. Tulisan pun tak sama. Dekat India tu kadang-kadang ada cakap bahasa Hindustan. Di Pakistan pun cakap bahasa Hindustan. Hindi lah, bahasa Hindi kan. Tapi tulisan di Pakistan dan Pakistan jauh. Kalau pergi dekat India, dekat Hindustan tu, kat India tu tulisan dia bulat-bulat. Nampak? Tulisan pun tak sama. Nak ceritanya dalam bangsa India tu berapa jenis kabilah ada. Tu nak cerita India. Kita dekat Malaysia ni bukan banyak kabilah. Bukan sekadar banyak kabilah, bangsa pun banyak kat Malaysia. Dia ada bangsa Melayu, ada bangsa Cina, ada bangsa India, ada bangsa Bangladesh, ada bangsa Pakistan, dan semua ni ada IC. Tu canggih. Bangladesh tu ada IC, Pakistan tu ada IC. Walaupun baru masuk negara Malaysia ni 2-3 hari. Ni kelebihan Malaysia lah. Jadi bangga juga jadi Malaysia ni. Sebab apa? Serba boleh. Tu Malaysia. Dia senang sikit dekat Malaysia ni. Jadi cerita dia sekarang, dia bangsa tu dia banyak tau. Bangsa tu terlalu banyak. Mereka dia banyak, Arab tu banyak. Ada satu kabilah Arab nama Al-Bahil. Dan ada seorang lelaki daripada kabilah Al-Bahil tu namanya Abu Umamah Al-Bahili. Dan dia ni sahabat Nabi. Maknanya kita kena sebut radhiyallahu an. Cerita dia. Apa cerita Abu Umamah Al-Bahili ni? Abu Umamah Al-Bahili ni dia seorang sahabat Nabi yang mempunyai karamah. Seperti mana sahabat-sahabat Nabi yang lain juga lah. Ada sahabat-sahabat Nabi ada karamah. Seperti contoh Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab ni ada karamah. Karamah yang ada pada Umar Al-Khattab ni, dia boleh tulis surat kepada Sungai Nil. Tu canggih ni. Dulu kalau kita baca sejarah Mesir, Mesir ni sebutan Arab, Al-Misr. Al-Misri asal maksudnya adalah bandar yang maju. Itu makna Mesir. Dulu orang tak panggil Mesir. Dulu orang panggil Al-Qibti. Al-Qibt. Al-Qibt tu orang putih disebut Egypt. Egypt tu sebenarnya bahasa sebelum daripada Islam masuk dekat negara Mesir. Al-Qibti tu pula satu kabilah Afrika. Afrika tu dia banyak kabilah. Antaranya ada Al-Qibti. Al-Qibti tu Fir'aun tu dia Qibti. Fir'aun. Mesir ni daripada dulu tu, daripada awal zaman Nabi Musa, zaman Nabi Yusuf AS tu kan. Tu semua tu zaman tu Qibti tu.
Cuma Nabi Musa AS dengan Nabi Yusuf AS ni Bani Israel, bangsa yang lain duduk dalam negara yang diperintah oleh bangsa Qibti. Macam kita lah, Malaysia ni negara orang Melayu kan. Lepas tu ada Cina, ada India dan bla 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 bla. Semua juga Mesir. Mesir tu sebuah negara yang bangsa dia adalah bangsa Qibti. Fir'aun tu sendiri itu Qibti, dan Fir'aun itu dalam bahasa Qibti maknanya raja. Fir'aun tu maksud Fir'aun. Kalau kita pergi kat negara Arab, dia panggil sultan. Itu negara Arab kan. Kita pergi Turki, dia panggil sultan. Mari kat Malaysia, dia panggil raja. Kan? Mari dekat kita pergi dekat Mesir, raja tu dalam bahasa Qibti tu, makna bahasa Mesir kuno tu, dia panggil Fir'aun. Nah tu Fir'aun tu raja lah. Ni kalau kita tengok ada raja-raja kita tu Fir'aun, boleh sebut Fir'aun dalam bahasa Qibti lah. Cuma kalau sebut kat raja ni dia marah, lepas tu kena bagi keboleh lah. Tu yang beza dia kan. Anak kena bagi keboleh hari tu pun sebab panggil sultan kita ni Fir'aun, tu kena bagi keboleh hari tu. Anak dia kata sultan kita ni Fir'aun kata. Last sekali ada orang buat report, panggil kena pergi bala polis. Polis tu tanya kan, kenapa kau panggil Fir'aun? Memang Fir'aun pun bahasa Qibti kan Fir'aun. Betul lah dalam bahasa Qibti. Cuma je kita boleh sebut Fir'aun tu, kita nak teringat cerita dalam Al-Quran merujuk orang yang lawan Nabi Musa AS. Memanglah yang lawan Nabi Musa tu Fir'aun raja. Cerita dia kan, cerita dia, tak apalah, cerita masalah bahasa tu tak. Jadi Nabi Mesir tu sendiri tu pada era zaman sebelum ni, dia orang ada satu budaya yang buruk, iaitu dia panggil budaya gelik. Budaya gelik ni dia budaya Mesir tau. Kalau kita pergi ke Mesir lah, semasa zaman nak belajar dulu lah. Sekarang Allah Alam, zaman era nama apa, era Ikhwanul Muslimin dah ambil Mesir ni, wallahu alam. Tapi kalau kita pergi era sebelum zaman Husni Mubarak dulu, zaman nak belajar lagi kan, budaya gelik ni memang berlaku dekat Mesir. Dia bukan sekadar budaya, bahkan dia orang buat pertandingan gelik. Anda boleh tahu ni, anda tak tahu asalnya. Yang boleh tahu ni sebab masuk dalam surat khabar Arab. Surat khabar Arab tu dia tulis situ Al-Indonesia. Indonesia. Bila sebut Indonesia, pahal surat khabar Arab kita tulis Indonesia kat sini ni, kita pun boleh baca surat khabar. Baca-baca tu rupa-rupa dia cerita pasal pertandingan gelik sedunia berlaku di Mesir. Tapi dibenangi oleh seorang ratu gelik daripada negara Indonesia. Namanya Inul Duratista. Kau gelik gerudi. Kan? Dari itu datang Malaysia, gila Malaysia tu kan. Tak menang kita Syekh. Juling mata tengok. Macam tu kena gelik tu kan. Inul Duratista. Mesir ni, dia ada sejarah daripada zaman dulu-dulu. Zaman Nabi Musa, zaman Nabi Yusuf dulu-dulu tu dah ada dah budaya-budaya mengarut, iaitu gelik. Tiba-tiba Inul Duratista dia pergi bertanding gelik dekat negara Mesir. Habis Ratu Gelik Mesir kalah, menang gelik. Nak cerita canggih ni gelik dia. Cerita yang berlaku di Mesir lah. Kalau kita lah contoh kan, pergi ke Mesir, anda tak tahulah sekarang ni, cerita ni sebelum-sebelum ni, zaman nak belajar dulu. Sebab cerita dia, masa nak belajar di Mesir, ada seorang kawan tahu, dia nak balik ke Malaysia. Kita pergi hampa hantar dekat airport. Bila hantar dekat airport, tiba-tiba ada jumpa pakcik-pakcik yang asal ni nak pergi ke Mekah. Jadi dia singgah dekat Mesir ni, umrah lah. Jadi jumpa seorang pakcik tu. Tengok pakcik saya, makcik apa khabar, sihat. Lepas tu dia cerita, lepas tu dia giling kepala. Anda kata apa hal pula Pak Haji tu giling kepala? Pak Haji tu kata apa? Kami ni datang nak pergi umrah, singgah dekat Mesir, datang nak buat ibadat, tapi gangguan mutawif ni pergi bawa dekat atas kapal Sungai Nil. Ada apa yang berlaku atas kapal Sungai Nil tu? Anda tak tahu sebab anda tak pernah naik. Dia kata atas kapal Sungai Nil tu, tengah-tengah jalan, mula-mula naik tu okey lagi. Sampai tengah-tengah jalan, tiba-tiba ada seorang tepuk macam tu, tiba-tiba keluar perempuan pakai curi dengan seluar dalam, giling. Jadi Pak Haji tu kata apa? Tak berapa nak buat ibadah umrah mana lah, kata Pak Haji tu. Eloklah tu. Nak cerita, budaya gelik tu memang jadi satu budaya bagi masyarakat Mesir. Cuma dia telah berjaya diberhentikan budaya itu pada era pemerintahan Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab ni memerintah dekat Madinah. Lepas tu jaga lantik seseorang. Orang tu namanya Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Amru ni orang pintar bercakap. Dia ceramah sedap tau. Kalau kat Malaysia ni macam Anwar Ibrahim lah. Kalau cerita Amru bin Al-As, dia kalau berucap ni kita dengar tu nak naik semangat tu. Dia orang nama Amru bin Al-As. Dia bukan sekadar berucap, dia pandai, bahkan dia tahu bermain kata-kata untuk menaikkan semangat orang. Dia orang ni kadang-kadang dia boleh naikkan semangat ni, dia pandai bermain dengan kata-kata. Dia pandai bermain kata-kata. Ini orang nama Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Jadi
Dia ni pula pergi dekat Mesir disebabkan dia petah bercakap, dia pandai bermain dengan kata-kata, menyebabkan orang Mesir itu sendiri itu masuk Islam. Orang Mesir itu sendiri itu masuk Islam. Lebih-lebih lagi bila Amr bin al-As ni dia pergi naikkan sentimen orang Mesir untuk nak ajak pada Islam ni, iaitu sentimen orang Mesir ni ada seorang perempuan yang pada hayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu kahwin dengan orang Mesir seorang. Perempuan tu namanya Maria al-Qibtiyah. Zaman Nabi Muhammad SAW hidup dulu, ada seorang perempuan yang telah dihantar oleh Raja Mesir, Firaun Mesir masa tu, bagi hadiah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab masa tu ada lagi budaya perhambaan lagi masa tu kan. Bagi hadiah kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ambil Maria ni, kahwin, buat isteri. Bila buat isteri, dapatlah anak seorang nama Ibrahim. Dan Ibrahim ni mati masa kecil. Cerita. Jadi Amr ni bila dia pergi dekat Mesir, dia pergi naikkan semangat. Kamu kena ingat bangsa korban ni pernah kahwin dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu. Muhammad ni begini bawa ajaran Islam. Orang Mesir tu pakai masuk Islam. Sebab pandai bermain dengan sentimen Jadi bila masuk Islam, bukan sekadar masuk Islam, dia pergi tukar pula bahasa dia orang. Daripada bahasa Qibti kepada bahasa Arab. Sekarang ni Mesir sudah dikenali sebagai Republik Arab Mesir. Nampak? Maknanya Mesir itu diperarabkan. Asalnya bukan Arab, tapi diperarabkan. Itulah Mesir. Jadi bila Amr bin al-As masuk, dia dah ajak orang pada Islam. Budaya gelik ni ada lagi di Mesir. Bila berlaku lagi budaya gelik-gelik ni, bukan sekadar budaya gelik. Dalam pemahaman orang Mesir, kalau sekiranya budaya ini diteruskan, pembenar Ratu Gelik itu akan dibunuh, akan disembelih dan akan dicampak dalam sungai Nil. Sebab pada akidah dia orang, pada kepercayaan mereka, kalau kita tak buat macam itu, nanti sungai Nil akan kering. Ini akidah orang Mesir dulu. Kita kena buat, pastikan supaya sungai Nil ni sentiasa mengalir. Katanya orang-orang Mesir, Amr dia datang kata, dah nak buat ni. Apa pergi bunuh-bunuh orang tak tahu pasal. Lepas tu gelik-gelik mengarut, berhenti. Bila berhenti, nak jadi cerita, sungai Nil kering sungguh tahun tu. Bila kering macam sudah macam mana nak buat. Orang Mesir pula pergi jumpa dengan Amr. Ni Amr, kamu kata tak kering, kalau buat tak buat. Ni tiba-tiba kering, macam mana nak buat ni? Jangan. Semua dia fikir. Last kali Amr bin al-As ni dia tulis surat, dia hantar kepada Umar Al-Khattab. Bila hantar surat pada Umar ni tengok surat. Amr ni mudah-mudah kata macam menteri besar lah. Dan Umar Khattab ni Perdana Menteri kan. Jadi kerajaan bawah kerajaan pusat lah. Dia hantar surat pada Umar ni tengok, Umar tulis surat pula. Surat balas, satu surat kepada Amr bin al-As dan satu lagi surat min Amiril Mukminin Umar Al-Khattab ila Nahrin Nil. Daripada Amirul Mukminin Umar Khattab kepada Sungai Nil. Hantar 2 keping surat sampai dekat tangan Amr pun baca surat. Dia kata dalam surat tu, ni aku kepingkan satu surat lagi ni, ambil surat ni kau balik dekat Sungai Nil, InsyaAllah mengalir. Sungai Nil tengah kering. Amr pun tengok surat daripada Umar, dia pun ambil surat Umar, dia balik ke Sungai Nil. Bila balik tu Sungai Nil esok terus mengalir sampai hari ni tak pernah kering. Yang ni orang panggil karamah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Umar Al-Khattab. Karamah ada Umar boleh buat lah sebab dia wali. Kita tak boleh buat sebab kita ni kuwali. Kita ni tak ada. Kita ni bukan dia katakan waliullah, jauh. Kita ni bukan waliullah. Kita ni apa benda kita pun tak tahu. Begitu Itu Umar, seorang sahabat yang ada karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang. Yang kedua, ada sahabat Nabi lain, dia ada karamah namanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Apa dia? Bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa karamah dia? Dia ni karamah dia, kalau dia berdoa minta hujan, masa tu juga turun hujan. Dia punya canggih dia. Kita ni contoh tak hujan lama, pergi panggil dia Abdullah Al-Abbas, tolong doa pada Allah Taala biar turun hujan. Dia tak ada tangan, masa tu juga turun hujan. Dia orang nama Al-Abbas. Ni karamah yang Allah Taala bagi kepada dia. Siapa lagi? Ada seorang sahabat nama Tufail Ad-Dusi. Tufail Ad-Dusi ni kelebihan dia jalan waktu malam, dia tak perlu pada api untuk nak menyuluh jalan, tak payah. Cukup tongkat dia. Tongkat dia tu malam-malam jalan jadi macam lampu suluh, tak besar. Zaman tu lampu suluh tak ada lagi tau. Bateri kiamat nak ada zaman tu kan. Zaman tu tak ada lagi. Jadi dia berjalan tu, tongkat dia jadi macam lampu suluh pula. Seorang sahabat nama Tufail Ad-Dusi. Ada pula seorang lagi sahabat namanya Auf bin Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu, sahabat Nabi.
Dia ni ada seorang anak nama Salim. Salim ni orang kafir tangkap, orang musyrikin tangkap, bubuh dalam penjara. Bila bubuh dalam penjara, bapa ni yang nama Auf bin Malik ni, dia berusaha untuk mengeluarkan anak daripada penjara. Usaha tak berjaya. Bila tak berjaya, dia nak buat, dia terpaksa laporkan masalah dia ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita dekat Nabi. Nabi Muhammad bila dengar cerita dia, Nabi Muhammad kata, wattaqillahi wasbir wa akthir min qawli la haula wala quwwata illa billah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Auf, wahai Auf, takutlah kamu kepada Allah. Yang keduanya, bersabarlah kamu. Yang tiganya, perbanyakkanlah kamu menyebut la haula wala quwwata illa billah. Perbanyaklah kamu menyebut la haula wala quwwata illa billah. Dia dengar tu, dia pun dah usaha dah, dia pun terus amal la haula wala quwwata illa billah, la haula wala. Hari-hari dia amalkan zikir. Bila dia amalkan zikir tersebut, satu hari, satu malam, rumah dia ada orang ketuk pintu malam. Bila ketuk pintu, dia terkejut. Siapa dia pula ketuk pintu rumah malam? Dia pun terus buka pintu, dia terkejut. Anak yang nama Salim, pengetahuan tu balik. Bukan sekadar balik, bahkan bawa balik pula 3 ekor unta. 3 unta pula bawa balik. Dia pergi tanya anak, macam mana kau boleh balik ni Salim? Bukankah kamu pengetahuan? Dia kata, memang pengetahuan. Lepas tu boleh lepas, tak tahu orang kafir tak kuasa macam mana tahu, sempat lagi. Bukan sekadar sempat lagi, boleh rembat pula unta 3 ekor. Cerita dia. Kejadian itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, turunlah satu ayat, iaitu ayat 1000 dinar. Orang Melayu sebut ayat 1000 dinar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takut pada Allah SWT, Allah Subhanahu wa taala akan bagi jalan keluar kepada diri. Cerita yang ni orang panggil karamah, yang Allah Ta'ala bagi kepada para sahabat-sahabat Nabi. Ada seorang lagi sahabat Nabi yang dapat karamah. Nama dia Abu Umamah Al-Bahili. Apa karamah yang Allah Ta'ala bagi kepada dia? Dia boleh tengok malaikat. Canggih tu. Kalau boleh tengok malaikat ni canggih. Kita ni nak tengok malaikat kiamat sebab kaki maksiat. Sorry nak tengok. Dia ada seorang sahabat, nama dia Abu Umamah Al-Bahili. Dia boleh tengok malaikat. Bila cerita dia masih Islam, Abu Umamah ni. Bila dia masih Islam, dia pun pergi dekat kampung ni. Bila balik kampung, jumpa dengan umat-umat kampung tu. Kaum tu tanya pada Abu Umamah, kami dengar kata kau dah cenderung dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul ke? Tanya soalan kan. Betul ke kamu dah cenderung dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Abu Umamah? Tak betul. Tak betul tu. Aku tidak cenderung dengan ajaran Muhammad, tetapi aku dah masuk dah ajaran Muhammad. Power jawapan. Macam kita lah. Ada seorang kawan anak tu, anak kata tanya pada kawan anak tu, betul ke fulan bin fulan ni kahwin seorang lagi? Anak tanya seorang kawan anak. Tak betul tu, fitnah tu. Yang sebetulnya kahwin 3. Lah lagi banyak. Lagi banyak. Ada kawan anak. Jadi cakap macam itulah. Aku dengar kata kamu ni cenderung ajaran Muhammad. Betul ke? Abu kata tak betul tu. Sebenarnya aku ni dah masuk dah ajaran Muhammad. Bukan sekadar cenderung, masuk terus. Katanya Abu Umamah Al-Bahili. Okey, bila masuk Islam, jadi kau ni dia kata apa? Nak jadi cerita satu hari, kau ni nak perkena Abu Umamah. Macam mana nak buat? Dia ambil darah binatang tu, dia pun ambil, dia ajak Abu Umamah main minum darah sekali. Dia sembelih binatang, dia ambil darah tadah tu kan. Lepas tu pakat-pakat minum ramai-ramai. Yang ni geng-geng black metal pada zaman dulu. Minum darah ni kan. Geng black metal ni dia ambil darah dia minum. Jadi bila dia ajak Abu Umamah ni bila tengok dia tak boleh ni. Dia pun terus baca satu ayat Quran. Allah Ta'ala kata, hurrima alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Diharamkan kepada kamu bangkai, darah dan daging babi. Ayat Quran kan. Kalau ni haram ni, agamaku tidak mengizinkan kita buat kerja macam ni. Orang ni kau pesan lah, lepas ni kamu nak boykot kamu, tak nak bagi minum. Sampai satu ketika Abu Umamah ni haus sangat nak minum air. Dia pergi jumpa dengan kaum dia minta air. Kaum kata tak nak bagi, kami nak boykot kamu. Dia pun sudah nak buat macam mana. Haus. Dengar keadaan panas pula, dia ambil kain serban dia buka, dia bungkus kepala dia. Dia buka kepala dia, betul dia baring tengah panas, dia tidur tengah panas. Tengah baring tu tiba-tiba dia nampak ada satu kelibat manusia datang bawa air. Satu kelibat manusia datang bawa air, bagi air. Dia pun terkejut, dia pun ambil air. Bila dia ambil air, dia buka kain serban, dah tak ada orang. Orang yang datang bagi air itu adalah malaikat. Nak cerita karamah yang Allah Ta'ala bagi pada seorang sahabat yang bernama Abu Umamah Al-Bahili.
Jadi Abu Umamah Al-Bahili ni bila dapat air dia minum dan dia terus tak haus. Lepas tu ada seorang kawan datang bagi air dekat dia daripada kabilah dia tadi. Saya tak nak bagi, kita nak bagi. Dia kata, payahlah, aku dah hilang haus sebab ada malaikat bagi aku minum air. Kaum ni, mana kau dapat air? Terkejut, sebab zaman tu Syabas tak ada lagi. Masa tu kalau Syabas mungkin Tan Sri Razali bagi air, mana tahu kan. Ini tak ada ni, macam mana kau minum air? Jadi dia terkagum. Betul, rupa-rupanya Abu Umamah ni minum air. Dan air tu ambil kat mana, wallahu a'lam. Menyebabkan kaum dia tu pakat-pakat beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cerita berkait dengan seorang sahabat nama Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili ni dia ada beberapa kelebihan yang ada pada diri dia. Antara kelebihan yang ada pada diri dia adalah dia ni satu manusia yang cukup suka memberi salam kepada orang, hatta kepada budak-budak kecil sekalipun. Kita ni kadang-kadang suka bagi salam ni bila jumpa orang besar-besar, budak-budak kita bagi salam. Betul tak? Tengok budak-budak kecil dia main basikal ke apa, dia main pintu surau pintu masjid tu kan. Kita pun nampak bukan, tepi budak-budak. Kita macam tu. Abu Umamah ni walaupun budak kecil, dia akan pergi kat budak kecil, dia akan sebut Assalamualaikum. Bagusnya Abu Umamah Al-Bahili. Kita sepatutnya Nabi sikap macam tu sebenarnya. Sebab Nabi Muhammad SAW katakan kepada kita, antara Islam yang baik seseorang itu adalah afsyus salam ila man arafta wa man lam ta'rif. Sebarkan salam kepada siapa sahaja yang kita jumpa, sama ada kita kenal ataupun kita tak kenal. Bagi salam, Assalamualaikum. Budak kecil sekalipun, Assalamualaikum. Itu sunnah Nabi SAW. Dan itu salah satu cara untuk nak jadi kita ni sebagai Muslim yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta budak kecil sekalipun. Satu. Yang kedua, Abu Umamah Al-Bahili ni kalau jumpa dengan orang tak sempat bagi salam dekat adik, dia akan bagi salam dulu pada orang. Jumpa tu orang tak sempat, dek, Assalamualaikum lah. Ni kelebihan dia. Sampailah nak jadi cerita ada seorang Yahudi ni, dia duk tengok Abu Umamah ni selalu bagi salam lebih dulu pada orang lain, menyebabkan dia dipikir macam mana dia boleh bagi salam dulu daripada Abu Umamah. Macam mana nak buat? Satu hari dia berjalan, dia nampak Abu Umamah, dia terus menyorok kat belakang pokok, dan dia akan tahu yang Abu Umamah akan lalu di tepi pokok tu. Dia nyorok. Bila lalu Abu Umamah, dia buat terkejut, Assalamualaikum. Terkejut Abu Umamah. Sampai tahap tu sahabat Nabi dulu tak ada kerja dah tu. Tapi nak cerita adalah orang dulu buat kerja macam tu bagi salam pada Abu Umamah lebih dulu. Macam mana? Dia menyorok belakang pokok. Bila lalu, Assalamualaikum. Kawan terkejut, Waalaikumsalam. Cerita berlaku pada zaman dulu. Antara lain Abu Umamah Al-Bahili ni Allah Ta'ala bagi kelebihan pada dia, ketaatannya kepada ibunya. Berlaku peperangan, satu peperangan berlaku. Dan pada masa tu Abu Umamah ni nak pergi perang. Nabi Muhammad SAW ni pergi tanyanya, dengar khabar mak kamu sakit betul. Lepas tu macam mana? Aku ni kalau ikut hati ni pun nak pergi kat mak aku, nak jaga mak aku. Dia pun Nabi Muhammad kata, kau tak pergi perang, pergi jaga mak kamu. Dia pergi jaga mak dia. Nabi Muhammad pergi perang, habis perang balik, mak dia mati dah. Dan Muhammad pun tanya dekat mana kubur mak dia. Dia pun sebut kubur kat dia. Dia pergi, dia doa keampunan dosa untuk mak dia. Cerita orang nama Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Abu Umamah Al-Bahili ni dia meninggal pada tahun ke-86 Hijriah. Ni orang nama Abu Umamah Al-Bahili, dan dia ni pernah meriwayatkan kepada kita satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada nyatakan kepada kita yang mana Abu Umamah ni ada cerita datang seorang lelaki pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa lelaki tu tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata lelaki tu Ghaza yaltamisu ara'aita rajulan, apa pandangan kamu seorang lelaki Ghaza yaltamisu al-ajra wa dhikra ma'alam. Apa pandangan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang lelaki itu yang pergi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan perangnya adalah untuk nak dapatkan pahala, dan nama-nama dia sebut oleh manusia, macam mana keadaannya? Nabi Muhammad SAW kata la syai'a lahu, jadi tak dapat pahala. Dia perang tu sebab dapat pahala, tak dapat pahala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'adaha thalatha mirarin, dan lelaki tu pergi ulang lagi soalan yang sama 3 kali. Nabi Muhammad tetap mengatakan la syai'a lahu, tak dapat pahala. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus kata, innallaha la yuqbilu minhu al-amal illa ma kana lahu khalisan wa tughiya bihi wajhuhu.
Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan maka illa maka lahu khalisan, kecuali amal itu dilakukan ikhlas kerana Allah SWT dan mengharapkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni cerita ni. Apa gambaran hadis ni? Ni Nabi Muhammad nak bagi tahu pada kita. Kita ni orang buat amal ni macam-macam sebab. Orang buat amal ni macam-macam tujuan. Orang pergi perang nampak fisabilillah dah. Tetapi fisabilillah itu bukan kerana Allah. Perang tu bukan kerana Allah. Dia perang tu kerana apa? Kerana mengharapkan sesuatu yang lain daripada Allah. Apa dia? Mungkin nak popular. Ada? Kenapa berperang ni? Bau popular. Kenapa berperang ni? Aku ni kaki pukul, takkan tak pergi perang kot. Nampak? Kenapa pergi perang ni? Takut-takut orang akan kata aku ni penakut. Ada? Ada orang ni saja pergi perang bukan kerana Allah tau. Dia berperang kerana takut-takut orang kata dia penakut. Macam zaman jahiliah dulu pula, ada orang yang berperang bukan kerana patung berhala. Dia pergi perang tu sebab orang pergi peleceh dia. Kita baca kisah peperangan Badar Al-Kubra. Peperangan Badar Al-Kubra ni tokoh-tokoh kafir ramai mati. Antaranya adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni bos kepada Bilal bin Rabah. Masa Bilal bin Rabah belum masuk Islam lagi, dia punya bos tu namanya Umayyah bin Khalaf. Tiba-tiba bila Bilal ni diperdekakan, dia masih Islam, lepas tu dimerdekakan, Bilal bin Rabah ni pernah bersumpah nak bunuh bos dia. Bilal bersumpah, aku nak bunuh Umayyah bin Khalaf sebab dia jahat sangat. Lebih-lebih lagi dia ni kafir. Bila berlaku peperangan Badar, dia tak lagi perang. Dia takut sebab takut Bilal baju kepala dia. Ni orang nama Umayyah bin Khalaf. Last sekali datang geng kafir ni tengok kenapa dia ni tak pergi perang dalam peperangan Badar Al-Kubra. Datang seorang lelaki namanya Abu Jahal. Dia pergi ambil stanggi. Stanggi ni orang Arab selalu guna kayu yang kalau kita bakar asap berwangi. Dia panggil kayu stanggi tu kan. Dia ambil, dia pergi bakar. Dia pergi dekat tepi Umayyah bin Khalaf. Dia pergi tiap kat keliling Umayyah bin Khalaf. Tutup keliling kan. Umayyah tanya, kenapa buat macam ni? Kalau buat macam ni badan kamu berwangi, itu tandanya kamu perempuan. Ambil kau kena kutuk macam tu. Dia pun jam lah, tension lah, kau ini aku macam ni. Dia pun pergi perang. Pergi perang, Bilal bin Rabah cari suruh dia dalam perang. Duk cari-cari, jumpa semua ni Umayyah, pergi bunuh, mati Umayyah bin Khalaf. Makna dia pergi perang tu sebab apa? Sebab dia ni dikatakan sebagai pondan kalau nak pergi perang. Pergi perang. Yang kita cerita ada pula di kalangan orang Islam ni kadang-kadang dia perang bukan kerana Allah, dia perang kerana benda lain. Antaranya berperang kenapa? Sebab nak dapatkan pahala. Kenapa berperang? Sebab nak dapat kahwin dengan anak bidadari syurga. Ada kan? Apalagi kenapa berperang? Adalah dia punya sebab. Dia dengar kelebihan dalam hadis Nabi SAW. Kelebihan orang mati syahid 1, 2, 3, 4. Aku perang ni sebab nak kahwin dengan anak bidadari syurga. Nabi Muhammad kata kalau orang berperang kerana mengharapkan sesuatu yang lain daripada mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, orang macam ni la syai'a lahu, tak ada pahala. Sebab itu nak bagi tahu kita ni dalam melakukan amal apa pun kita kena letak nombor satu, nak mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Pahala itu hadiah daripada Allah. Allah Taala nak bagi, dia tak bagi pada begitu tu je. Allah Taala nak bagi, dia bagi. Dia tak nak bagi, serah pada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita berperang itu, hati kita beribadat itu, hati kita melakukan amal baik itu, nombor satu kena letak kerana Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang kita dapat itu hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kena beza antara tujuan dengan hadiah. Ni macam orang nak cerita pasal politik kan. Islam menang. Apa yang dikatakan Islam menang? Islam menang ni bukan memerintah. Memerintah itu bukan tanda Islam menang. Islam menang itu adalah apabila orang masuk Islam. Apabila orang dekat dengan Islam. Yang orang asal-asalnya kata Islam tu tak bagus, dia akan kata Islam tu bagus. Bila orang yang kata Islam tak bagus dan dia dah kata Islam tu bagus, daripada orang yang jauh daripada Islam, dia telah mendekatkan diri kepada Islam. Yang asalnya tidak Islam, dia boleh masuk Islam. Kalau ada unsur sebegitu, itulah yang dikatakan sebagai Islam yang menang. Jadi bila kita berusaha, tujuan kita apa dia? Kita berusaha nak bagi orang dekat dengan Islam. Berpolitik dalam Islam itu adalah kita mengajak orang supaya dekat dengan Islam. Itu dikatakan kemenangan di dalam politik Islam. Memerintah itu hadiah daripada Allah. Dia nak bagi-bagi, dia tak nak bagi, Allah Taala punya pasal lah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha.
Katakanlah hai Muhammad, kerajaan ini kepunyaan Allah dan Allah Ta'ala akan bagi kepada siapa yang dia mahu. Nampak? Sebab itu kalau kita memerintah, orang makin meluat dengan Islam, lagi baik tak memerintah, orang lagi dekat dengan Islam. Nampak? Kita kena faham tu. Orang ni dia faham apa itu dikatakan sebagai politik Islam, kita memerintah. Tak betul. Anda kata itu tak betul. Yang betulnya yang dikatakan kemenangan Islam, orang makin dekat dengan Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Apabila datang pertolongan dan kemenangan, kamu akan lihat orang masuk Islam beramai-ramai. Itulah kemenangan Islam. Kalau kita merintahnya apa tujuan? Bila kita memerintah, tujuan adalah untuk mendekatkan orang dengan Islam. Apa tujuan memerintah? Bila kita memerintah, kita buat kebajikan, kita buat keadilan. Orang akan nampak, bagus di Islam ni, adil Islam ni, kebajikan di Islam ni. Orang bukan Islam pun syok dengan Islam, dekat pada Islam. Itu tujuan memerintah. Tapi kalau kau memerintah, tiba-tiba kita pergi tindas orang bukan Islam, kata apa Islam merintah macam ni, tindas orang, itu bukan kemenangan Islam. Itu adalah kekalahan di dalam Islam. Itu kena faham. Allah Ta'ala bagi kuasa, Alhamdulillah. Allah Ta'ala tak bagi kuasa, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita telah melakukan kesilapan besar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak? Lepas tu, kalau orang cerita kita tak dapat Putrajaya, tak payah sedih. Sedih buat apa? Anak istihar bila menang, bila habis pilihan raya, anak balik tidur, relax. Tidur, anak bangun tu pukul 12, pukul 3 pagi baru bangun. Bangun 3 pagi tu telefon kawan. Macam mana menang ke kalah? Kalah. Alhamdulillah, kalah pada buku. tak rasa bimbang langsung menang ke kalah. Sebab apa? Sebab yang anak fikir sekarang ni, orang dekat dengan Islam ataupun tidak. Tu masalah. Nampak? Benda ni kita kena baiki. Semua orang Islam kena baiki benda ni. Orang Islam semua kena fikir. Macam mana kita nak mendekatkan orang bukan Islam kepada Islam mengikut neraca ataupun kerangka politik di dalam Islam. Sebab orang Islam ni, dia faham politik dia apa dia? Politik adalah dia berkuasa. Itu bukan politik Islam. Bagi tahu. Itu bukan politik Islam. Politik Islam adalah kau mentadbir boleh mendekatkan orang kepada Islam. Kalau kamu tak jadi pemerintah, kau boleh mendekatkan orang kepada Islam. Itulah politik Islam yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang merintah, mula-mula ambil Madinah, orang Islam 30% je. 70% tak beriman. Nabi Muhammad merintah. Tiba-tiba bila Nabi Muhammad SAW duduk kat mana 30% yang beriman, 70% tak beriman, lama-lama tak ada orang Islam dekat Mekah, tak ada orang Islam kat Madinah. Sebab semua pakai bahasa Islam. Nampak cara Nabi Muhammad merintah? Kita memerintah, elok merintah, orang kafir lagi meluat dengan Islam. Pelik sungguh Islam merintah cara kita. Nampak? Nak bagi tahu, kita kena faham konsep yang dikatakan politik Islam mengikut aturan Al-Quran, aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni macam mana tak dapat Putrajaya? Tak payah bimbang, relax, cool down. Yang kita kena fikir sekarang, macam mana kita nak pamerkan keadilan Islam, kebajikan Islam, supaya orang yang jauh daripada Islam akan dekat balik kepada Islam. Orang bukan Islam tu akan datang kepada Islam. Itu kita kena fikir sebagai orang Islam, insya-Allah. Gitu. Masalah penipuan bangla kita kena bising juga, jangan biar pula. Menipu. Rumah dia kena ropak, tak apalah Syekh. Macam mana? Itu bodoh orang panggil. Jadi kalau orang dia tu dah rompak rumah kita kena buat report polis, kita kena bertindak untuk nak tangkap si perompak tu kan. Sekarang ni kita kena tipu dalam pilihan raya, kita kena bising, jangan buat rida tak pasal. Itu bangang hak gaban pula nama dia. Betul tak? Bangla boleh mengundi. Betul. Terkejut juga macam mana Bangla boleh mengundi. Dekat sini Bestari Jaya. Kawan anak seorang, saya ambil gambar rakam di suara. Pergi tanya ni mana ni? Bangladesh kata dia, tunjuk IC. Tak apa lagi. Tanya siapa Perdana Menteri Malaysia? Tak tahu. Tak tahu Perdana Menteri Malaysia. Mana confirm Bangla. Ada pula satu lagi kawan nak cerita. Kat mana sebut? Baru-baru dia ada 3 hari lepas dia cerita kat anak. Dia cerita apa? Dia pergi satu tempat Vietnam dok beratur. Dia pergi tanya, Malaysia? Tak, Vietnam. Mengaku Vietnam. Saya punya IC lagi. Malaysia negaraku. Cerita Malaysia kan. Apa nak jadi aku pun tak tahulah. Cerita Malaysia. Okey, yang tu kita kena marah juga. Tetapi kita kena ingat, kemenangan tak kemenangan berkuasa ataupun tidak, semua tu atas pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting, kalau kita menang, kita kena
syukur dengan Allah SWT dan istighfar pada Allah Ta'ala dan mengharapkan supaya Allah Ta'ala beri kekuatan pada kita untuk mendekatkan manusia kepada Islam. Tapi kalau kita tak memerintah, kita kena muhasabah diri kita balik, di manakah kesilapan kita yang menyebabkan orang makin jauh meninggalkan Islam. Itu kita kena fikir, insya-Allah begitu. Dah cukup, Allah A'lam. Ada soalan tadi ni. Ada orang tanya soalan ni. Allah Rabbi. Okey, macam mana kalau kita ni semayang, lepas tu aurat kita terbuka, adakah semayang kita ni sah atau batal? Soalan dia macam ni. Dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah, aurat lelaki daripada pusat hingga lutut. Semua bagi orang perempuan semua kecuali buka dengan tangan cuma ni belakang ni dah berkhilaf. Orang perempuan kalau dia pakai semua pakaian, dia pakai jubah dia tu, dia pakai tudung, lepas tu dia punya baju kena kancing rapat, belakang ni terbuka. Yang ni dia khilaf. Ada ulama kata kena tutup dan ada ulama kata tak perlu tutup. Bagi orang perempuan kalau tutup lagi baiklah. Itu bagi orang perempuan. Tapi bagi orang lelaki daripada pusat hingga lutut. Ingat, dari pusat hingga lutut tahu, bukan pusat dan lutut. Ada orang kata aurat lelaki ni pusat dan lutut. Jadi dia ambil selotip, dia letak dekat pusat, dia letak dekat lutut. Kan? Ni dah tutup aurat ni kata dia. Gajah dia. Tak. Jadi cerita dia sekarang, bila aurat kita daripada pusat hingga lutut dalam mazhab Maliki, mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki, aurat ni dari dulu. Satu dia panggil aurat mughalladhah, satu lagi dia panggil aurat mukhaffafah. Aurat yang berat, satu lagi aurat yang ringan. Aurat mughalladhah ni kemaluan dan punggung. Yang lain tu pada dia mukhaffafah. Itu dalam mazhab Maliki. Sekarang ni bila mazhab kita semayang, kita tutup aurat elok lah. Contoh kita pakai keplekat tu, kita punya lipat sampai parah lutut. Contoh, tak ada kerja dah tu. Baju pun tak pakai, mamat ni semayang. Tengah duduk semayang, angin tiup terbuka kepala lutut dia, cepat-cepat dia tutup. Semayang dia sah. Kalau dia tengah semayang, angin tiup terbuka lutut dia biarlah, lutut aku kan lawa. Contoh, dia kata macam tu, maka semayang dia akan jadi batal. Itu dalam mazhab kita. Dalam mazhab Maliki, kalau dia tengah semayang, tiba-tiba angin tiup terbuka lutut dia biar dia semayang dia sah. Itu dalam mazhab Maliki. Jangan terkejut. Sebab itu kalau kadang-kadang kita tengok orang main bola dekat negara Arab, tu perempuan main bola, tiba-tiba azan, dia berhenti di semayang pakai keluar pendek. Mazhab dia tak apa. Mazhab kita jangan ada buat kerja lah. Sebab mazhab dia panggil aurat mukhaffafah yang terbuka, tidak mengakibatkan solat jadi batal. Tetapi kalau terbuka aurat mughalladhah, terbuka nampak kemaluan, contoh tengah semayang tu nampak kemaluan dan dia cepat-cepat tutup, semayang dia tetap batal dalam mazhab Maliki. Faham Mazhab kita taklah. Mazhab kita lain sikit. Mazhab kita tengah semayang, terbuka aurat, kita cepat-cepat tutup, semayang kita sah. Hatta terbuka nampak kemaluan sekalipun. Tengah semayang angin tu tiup kuat sangat. Contoh, kipas tu besar, contoh. Terangkat habis kain kan. Nampak kemaluan, cepat-cepat tutup. Semayang dia sah. Dalam mazhab kita. Tapi kalau terbuka, dia kata biarlah orang nak tengok. Contoh, dia biar macam tu, maka semayang dia adalah batal. Itu masalah aurat. Satu. Yang kedua, masa kita sujud ni, mana satu kita nak buat dulu? Sujud ni kita nak buat dulu, mana? Tak lutut dulu ke letak tangan dulu? Mazhab kita kata letak lutut dulu baru letak tangan. Dalam mazhab lain, mazhab Maliki, memang dia kata letak tangan dulu baru letak lutut. Dua, dia khilaf dulu. Jadi kita nak buat mana satu tu pulang kita ni semayang, nak turun lutut dulu, turun tangan pun boleh, nak turun tangan, turun lutut pun boleh. Dua-dua ada hadis Nabi SAW. Tak jadi apa pun masalah pun. Khilaf hanya dua, turun lutut dan turun tangan ataupun turun lutut. Dia tak ada yang ketiga, turun dahi dulu tak ada. Dia turun dahi dulu kan. Kalau turun dahi dulu, itu okey berat. Okey. Ni soalan kat sini ke soalan kat mana ni? Kalau MB Selangor orang PAS, bolehlah mencegah maksiat dan judi, tapi kenapa serah pada PKR? Macam mana dia jawab? Ini tanya orang politik, bukan tanya anak. Tapi kalau tanya anak lebih setuju lantik dan Sri Khalid lah. Kalau tanya anak lah, walaupun PAS majoriti, PAS 15 kerusi, PKR 14 kerusi kan. Tapi kalau orang tanya anak lebih setuju lantik dan Sri Khalid. Sebab apa? Sebab kemampuannya dalam mengurus ekonomi. Kita Selangor, walaupun kita kata ada judi, ada apa kedai-kedai nombor tu kan, kita kena ingat semenjak Pakatan Rakyat ambil tidak ada penambahan kedai judi. Semua tu yang telah zaman dulu, zaman pemerintahan dulu, tak tambah sikit pun.
Tidak pernah bertambah kedai judi di era Pakatan Rakyat memerintah di negeri Selangor. Kemampuan pengurusan ekonomi yang diamalkan oleh Tan Sri Khalid memang terbukti berjaya. Sebab pada tahun 2007 Khair Toyo pernah keluarkan dana simpanan negeri sebanyak 770 bilion ringgit Malaysia. Tapi pada era Tan Sri Khalid memerintah pada tahun 2013, dia bentang dana simpanan